Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Muhammad Asfani, Munir, Ustaz Fayuz Hamid, Nur Hasina sebagai top fan kita, Dahri Omar, Cik Ani, Marini Abdul Rahman, Nuriza Idrus, Muhammad Asfani dan semua yang hadir, kakak yang tersayang Ummu Ammar, Mini MKI dan semua yang hadir pada malam ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dan kerana Allah beri pada kita kesempatan untuk memahami kalamnya yang sangat mulia, surah yang sangat istimewa yang menjadi renungan bacaan Nabi kita SAW setiap malam, seperti yang sampai kepada kita menerusi riwayat daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Ahmad sebagai contohnya, dan juga kitab-kitab hadis yang lain. Waalaikumsalam semua ya. Jadi bagi yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, bolehlah buka jilid yang kelima, tafsir Ibnu Katsir yang biru ni, jilid kelima, muka surat 360. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ayat nombor 3, 64 dan 65. Kalau sempat kita masuk ke 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Wastafziz man istata'ta minhum bisawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rajlik wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikutimu, maka sungguhnya neraka Jahannam adalah balasanmu semua, sebagai satu balasan yang cukup. Dan kacaulah siapa yang kau sanggup di antara mereka dengan suaramu, dan kerahlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan bersyarikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak mereka, dan berilah janji kepada mereka. Tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Sungguhnya hamba-hambaku, kamu tidak dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi, Waalaikumsalam Muhammad Syahidi, ya, Aminah dan Azina, semua yang hadir pada malam ni, sekali lagi ahlan wa sahlan. Jadi kita lihat pada muka surat 361 tafsir Ibnu Katsir. Setelah iblis meminta tangguh, Allah SWT berfirman kepadanya, pergilah, yakni sungguhnya aku telah memberikan tangguh kepadamu sebagaimana difirmankan dalam ayat yang lain, fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Contohnya surah Al-Hijr ayat 37 hingga 38, iaitu Allah berfirman kepada iblis ini, kalau begitu sungguhnya kamu termasuk di kalangan orang yang diberi tangguh sampai satu waktu yang telah ditentukan. Setelah itu Allah memberi ancaman kepadanya dan juga anak cucu Adam yang mengikutinya berupa neraka Jahannam. Qala zhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Allah berfirman, pergilah, barang siapa di antara kamu yang mengikuti, di antara mereka yang mengikutimu, maka sungguhnya neraka Jahannam adalah balasanmu semua, iaitu berkaitan dengan perbuatan kamu. Jazaa'an mawfura, satu pembalasan yang cukup. Mujahid mengatakan, yakni balasan yang melimpah. Qatadah mengatakan diberi penuh tanpa dikurang sedikit pun. Ini adalah amaran daripada Allah SWT terhadap iblis dan kepada pengikut-pengikut iblis, iaitulah golongan yang tergoda dengan ajakan dan juga pujukan iblis, lalu mereka mengikuti apa yang dicadangkan oleh iblis itu. Sebenarnya dalam hadis yang sahih mengatakan, tuan-tuan, setiap hari iblis laknatullah ni akan menghantar tenteranya, meletakkan istananya di atas air, di laut, dan kemudian menghantar tenteranya untuk memujuk, menggoda, menyesatkan manusia. Menjelang petang nanti mereka akan dikumpulkan dan akan ditanya perkembangan apa yang kau lakukan, misi-misi yang kau lakukan sempurna ataupun tidak. Kalangan iblis ni, kalangan syaitan ini, ada yang berkata aku telah menyebabkan manusia itu berbunuhan satu sama lain. Ada yang mengatakan aku menyebabkan mereka telah menipu. Ada yang mengatakan aku memperdaya mereka hingga melakukan perbuatan haram, zina. Tapi semua ini memanglah mendapat pangkat yang tinggi di sisi iblis. Tapi yang paling tinggi sekali di kalangan tenteranya yang melapor diri pada waktu petang tentang perkembangan aktiviti seharian mereka. Dalam hadis riwayat Muslim ini mengatakan bahawa yang paling mengagumkan iblis
la'natullah. Ini adalah jawapan ataupun laporan yang diangkat kepadanya petang itu oleh tenteranya yang mengatakan aku berjaya menyebabkan suami itu menceraikan isterinya. Bergaduh mereka. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dosa selain itu memang besar-besar belaka, tapi dosa menyebabkan perceraian, pergaduhan, persisian faham, bergaduh suami isteri, adik-beradik, ini antara perkara yang paling besar jawatan ataupun reward yang akan diterima oleh syaitan yang dihantar oleh iblis menjelang waktu petang bila dilaporkan kepada bosnya itu apakah perkembangan yang telah mereka lakukan sepanjang hari. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam ayat ini Allah memberikan satu amaran tegas kepada iblis bahawa sesiapa yang mengikut kamu di kalangan manusia yang kamu perdayakan itu akan memasuki neraka, akan diberikan tempat di neraka, akan mendapat tempat di neraka. Jadi bila Allah SWT menjelaskan kepada kita keangkuhan iblis ini, dan selepas itu Allah memberikan satu ancaman, ayat yang dikatakan pergilah, izhab, pergilah, lakukan apa yang mampu kamu lakukan di antara mereka, iaitu anak cucu Adam ada yang mengikutimu, maka sungguhnya Jahannam adalah balasan kamu semua wahai iblis bersama pengikut-pengikutmu itu. Itu bukanlah satu tindakan kami dengan sewenang-wenangnya kepada kamu wahai iblis, tetapi ini merupakan pembalasan yang cukup, iaitu setimpal dengan pelanggaran apa yang kamu lakukan dengan pilihan kamu sendiri, bukan dengan paksaan daripada kami. Jadi selanjutnya ayat ini menggambarkan kepada kita rayuan dan juga serangan iblis terhadap anak cucu Adam ini dengan menyatakan bahawa doronglah siapa sahaja yang melakukan dengan siapa sahaja yang kau hendak dengan izinku, tapi bukan atas perintahku. Engkau sanggup mendorongnya di antara mereka dengan suaramu, iaitu ajakanmu yang menggiurkan ataupun hentakan kamu yang sangat memujuk, dan kerahlah terhadap mereka ni pasukan berkuda, pasukan berjalan kaki, kerahkan semua kekuatanmu dan bersyarikatlah dengan mereka dan harta benda mereka dan anak-anak mereka, dan janjilah mereka dengan janji-janji bohong yang akan memperdayakan mereka. Jadi selanjutnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajrim alaihim bi khailika wa rajlik. Dalam ayat ini dia merujuk kepada satu uslub, kata para ulama tafsir, dia uslub balaghahnya ini merujuk kepada kinayah tuan-tuan. Kata sebagai contohnya Syekh Abdul Rahman Hasan Habanaka Al-Maidani dan kitab beliau Tadabbur Ayatul Quran, Ayatul Quran. Ayat ini merujukkan kepada kita bahawa syaitan akan menggunakan segala kesempatan yang ada untuk menyesatkan manusia. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan kacaulah mereka siapa saja yang dapat mengikuti kamu. Istifzaz ini salah satu maksudnya, kata Imam Syukani yang tafsirnya Fathul Qadir, merujuk kepada waswasah, iaitu syaitan datang untuk membisikkan kepada kita. Kalau tengah sembahyang waktu itu galak, dia datang kepada kita untuk menyebabkan kita lupa apa benda yang kita sedang bacakan dalam solat. Pada waktu salat itulah kita teringat macam-macam benda di luar salat, sedangkan di luar salat kita tak ingat benda-benda tu. Itu sebab ada satu buku ditulis di negara seberang, carilah barang yang hilang ketika salat. Kerana waktu kita di luar salat kita tak ingat, tapi dalam salat hati kita pun fokus kepada benda-benda yang lalu dalam hidup kita hingga mengakibatkan kita terlupa rakaat dan sebagainya. Itu sebab kata Imam Nawawi di hujung sembahyang kita, ialah kita disuruh beristighfar oleh Rasulullah SAW adalah untuk memohon kepada Allah keampunan di atas kekurangan-kekurangan dalam salat. Contohnya terlupa bacaan, terlupa rakaat, teringat benda-benda di luar sembahyang. Ini semua boleh mencacat celakan sembahyang kita lakukan, maka kita beristighfar kepada Allah SWT. Kata Al-Imam Syukani lagi dalam Fathul Qadir merujuk kepada perkara ini, kerana syaitan ini dia mampu bergerak dalam diri kita majrad dam. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan ini mengalir, berjalan dalam tubuh badan kita, struktur badan kita macam mengalirnya darah. Kerana itu pada satu malam ketika Nabi SAW berjalan bersama dengan salah seorang isteri baginda SAW, maka lalulah dua orang sahabat Ansar tergesa-gesa pada malam yang gelap itu. Maka Nabi memanggil mereka berdua, ala rislikuma, mai sini kamu berdua, ini adalah isteriku Safiyah, kata Nabi SAW. Lalu para sahabat ini berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, takkanlah kami nak mengatakan sesuatu terhadap Rasulullah dalam apa yang berlaku ni. Maka jawab Rasulullah, aku ingatkan kamu kerana syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Maka syaitan mampu membisikkan waswasah dalam diri seseorang, mengakibatkan dia akan berfikir ataupun akan terdetik dalam hatinya
ataupun dorongan-dorongan bisikan-bisikan syaitan itu supaya dia melakukan maksiat dan berfikir yang buruk terhadap orang. Saya telah jelaskan pada kuliah yang lalu kepada tuan-tuan peringkat benda yang terlintas dalam hati kita, yang bermula dengan hajis, diikuti dengan khatir, diikuti dengan hadithun nafsi, lalu yang keempat namanya hammun, dan yang terakhir sekali namanya azmun, yang akan menyebabkan seseorang itu berdosa apabila dia mula masuk ke peringkat azam, iaitu dia bertekad untuk melakukan satu perkara. Selain daripada itu, kalau ia merupakan lintasan, dia satu yang terlintas kemudian diabaikan, ia tidak mendatangkan dosa lagi kepada seseorang itu. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian, dalam ayat yang kita sedang bincangkan sekarang adalah merujuk kepada tindakan ataupun teknik, strategi, kaedah yang dilakukan oleh syaitan untuk menyesatkan manusia yang Allah gambarkan kat sini. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik, dan kacaulah mereka ini siapa yang kamu mampu dengan suaramu. Ada yang berpendapat, maksud kebanyakan para ulama tafsir mengatakan kat sini bisautika ini berarti lagu-lagu, bunyi-bunyi muzik, apa-apa sahaja perkara yang akan melalaikan seseorang itu dan mendorong dia untuk melakukan maksiat yang bentuk bunyi-bunyian. Ini kata sebahagian besar daripada para ulama tafsir, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Namun demikian, hadis yang menerangkan tentang larangan muzik ini setotal dibahaskan oleh sebagai contohnya Syekh Dr. Yusuf Qardawi dan sebuah buku beliau Al-Fannu fil Islam, merujuk bahawa hadis-hadis yang berkaitan perkara ini tidaklah bersifat sahih. Ada penilaian-penilaian para ulama terhadapnya, dan kata Imam Ghazali dalam satu karyanya bahawa bunyi muzik ni hanyalah merupakan bunyi himpunan-himpunan alam yang dikumpulkan, dan mungkin dengan cara itu dikumpulkan bunyi muzik seperti air, seperti bunyi buluh, seperti bunyi angin, maka jadilah ia bunyi muzik yang terhimpun dalam alatan-alatan muzik. Maka ia bukannya haram pada zatnya, ia haram kerana sekelilingnya. Contohnya muzik itu didendangkan oleh seorang perempuan dan menceritakan isu-isu berkaitan syahwat, ia pula dinyanyikan di kelab malam bercampurnya lelaki perempuan, maka itu yang mendorong satu penyanyian atau muzik itu menjadi haram. Adapun kalau ia merujuk kepada patriotik kepada negara, kasih sayang kebapaan, mungkin mengingatkan kita kepada pengorbanan orang tertentu, mungkin lagu itu membangkitkan jaya juang dalam diri anak-anak, maka ini tidaklah menjadi kesalahan kata para ulama moden, tuan-tuan dan hati dan dikasihi sekalian. Adapun perkara-perkara sebenarnya kita rujuk fatwa-fatwa, alhamdulillah dalam fatwa mufti wilayah Persekutuan yang terdahulu telah diwartakan penjelasannya dalam fatwa JAKIM, dan begitu juga fatwa Jabatan Mufti Negeri masing-masing, tuan-tuan boleh rujuk bahawa kebanyakan yang mengatakan muzik itu tidaklah haram secara total. Ia menjadi haram kerana contohnya ia membangkitkan syahwat, ia menceritakan tentang Tuhan yang syirik, ia menjadi haram kerana persekitaran yang mendorong seseorang itu untuk terlibat melakukan perkara-perkara yang maksiat dan haram dan kefasikan. Maka pandangan kebanyakan para ulama tafsir dalam isu yang mengatakan bisautika ni adalah muzik, adalah benda-benda yang bersifat nyanyian, hendaklah kita, penting juga bagi kita untuk melihat tafsiran para ulama moden seperti yang saya katakan tadi, Syekh Dr. Yusuf Qardawi, dan dia pun bukanlah satu pandangan yang bagus sebenarnya. Di kalangan para ulama salaf pun ada membincangkan isu ini, tuan-tuan boleh rujuk dalam fatwa-fatwa mufti negeri masing-masing sebagai contohnya. Jadi maksud di sini yang lebih tepat seperti yang dikatakan, iaitu bisautika ini syaitan datang untuk mewaswasahkan kepada kita, waswas yang kita baca dalam surah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, iaitu waswasah adalah bisikan-bisikan yang dicampakkan oleh syaitan ini kepada manusia bagi mendorongnya melakukan perkara-perkara yang haram. Kadang-kadang mendorong seseorang untuk berfikir, kamu menceritakan Allah menjadikan itu, menjadikan ini, siapa menjadikan Allah? Ini antara bentuk bisikan-bisikan yang dikehendaki oleh syaitan, dia sebaliknya menyesatkan anak-anak Adam, menyesatkan manusia. Kemudian Allah menyatakan wastafziz man istata'ta minhum bisautik wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik, dan kerahlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, rajil ini jamak daripada perkataan yang digunakan rajil, jamaknya rajil. Ni jamak taksir namanya, tuan-tuan. Rajil wazan dia fa'il, tapi kalau dah jadi jamak dia jadi rajil, iaitu fa'il. Ini adalah satu
perkara yang terdapat dalam bahasa Arab. Sebagai contohnya rakib, jamak daripada rakib, ini dipanggil jamak taksir tuan-tuan ya. Jamak taksir ni jamak yang tidak ada kaedah, kita bergantung kepada unsur elemen namanya sama'i daripada orang-orang Arab, bagaimana mereka menuturkannya dengan bersandarkan kepada bait-bait syair pada zaman jahiliyah, pra-Islam yang disebut oleh orang Arab yang fasih pada masa itu, maka datanglah bahasa Arab, sama ada ia bersifat kiasi ataupun sama'i. Kiasi ni berarti ada kaedahnya, tapi sama'i kita mendengar begitu orang Arab mengatakan, demikianlah kita menyebutkannya. Jadi maksud di sini kata para ulama tafsir adalah merujuk kepada kaedah, metod, pendekatan yang Allah gambarkan syaitan itu datang untuk mengganggu dan menyesatkan kita, mendorong kita, memujuk kita. Berbagai-bagai kaedah dilakukan asalkan di hujungnya manusia itu dapat disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dapat disesatkan oleh syaitan laknatullah. Jadi perkataan istafziz ini datang dari perkataan al-faz. Al-faz, kalau kita lihat dalam kitab tafsir, contohnya tafsir Al-Mufradat oleh Imam Al-Asfahani, al-faz ini berarti kelincahan ataupun kepantasan. Jadi penambahan huruf sin dan ta dari sudut bahasa Arab ini, kalau ada alif dengan sin, ia merujuk kepada perbuatan dilakukan dengan pantas, perbuatan yang dilakukan secara tak sedar. Jadi saut yang dikatakan oleh kebanyakan para ulama tafsir itu, ini adalah iaitu bisikan syaitan. Ayat ini merupakan satu tamsilan bagaikan suara komandan pasukan yang merintahkan pasukannya untuk maju, tidak gentar untuk menghadapi musuh. Dan ini adalah selari dengan perintah dalam ayat berikutnya, wa ajlib alaihim bi khailika wa rajlik. Bila syaitan datang untuk menyesatkan kita, bisikan-bisikannya, usahanya untuk memujuk, memperdayakan, ia laksana suara komandan dalam barisan tentera yang sedang beratur. Apa saja dia cakap, senang diri, semua ikut. Maju ke hadapan, kanan, kiri, dia sebut semua kita ikut. Kerana inilah kerja syaitan untuk memujuk. Itu sebab kita ni diajar untuk sentiasa berdoa kepada Allah tuan-tuan. Sebagai contohnya bila nak keluar rumah, jangan abaikan peluang untuk berdoa, minta kepada Allah bantuan, bimbingan, petunjuk. Sekurang-kurangnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billah. Kalau boleh tambah lagi, Bismillahilladzi la yadhurru ma ismihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kalau kita tambah lagi, a'udzubillahi an adilla au udall au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhal au yujhal alayya. Doa ni telah pun saya ajarkan kepada tuan-tuan dalam kuliah-kuliah terdahulu. Jadi dengan baca doa-doa seperti ini, kita telah mohon perlindungan kepada Allah, adanya protection, perlindungan daripada Allah daripada sebarang bentuk usaha, inisiatif syaitan untuk, sehingga yang berkata kepada temannya, nampaknya tak ada can aku nak memperdayakan fulan bin fulan, kerana perlindungannya yang dia telah diperolehi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, Allah menggambarkan wa ajrim alaihim bi khailika wa rajli, kerahlah terhadap mereka ni pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Ini kata Imam bagi contohnya Abdul Rahman Hasan Al-Banakal Maidani mengatakan bahawa ini merujuk kepada kinayaan ijtihadihim wa nashatihim. Ini merujuk kepada satu kesungguhan yang luar biasa, bahawa syaitan yang akan melakukan apa sahaja. Tentera yang diutuskan untuk menyesatkan seseorang itu, kalau orang ini tinggi imannya, banyak amal salihnya, maka yang diutuskan itu general-general syaitan. Kalau orang itu hanya orang biasa-biasa saja yang dengan mudah diperdayakan oleh syaitan, maka tak perlu syaitan hantar general-generalnya. Itu sebab kalau kita lihat orang-orang kafir ini, syaitan tak perlu pun dihantar general-general besar untuk menyesatkan si kafir, sebab kafir ini mana musyrik. Maka si kafir ini memadailah dihantar private saja, constable saja, untuk memperdayakan, untuk memastikan, setakat memantau saja, sebab memang perbuatannya daripada awal sudah syirik dan perkara-perkara maksiat dilakukan kepada Allah. Tapi seseorang yang saleh akan mendapat gangguan yang lebih hebat, lebih besar, lebih dahsyat daripada orang bawahnya. Itulah kita pelajari sebelum ini. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Dalam hadis sahih, Nabi SAW telah menyatakan bahawa musibah yang berlaku kepada Nabi ini sangat besar. Dan selepas Nabi adalah orang yang mengikuti para Nabi yang imannya selepas iman Nabi, macam golongan as-siddiqun, macam Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu an, Umar, Uthman, Ali, mereka ni merupakan para siddiqun. Lepas itu orang bawah lagi, kurang lagi.
Dan telah kita pelajari bagaimana bentuk-bentuk musibah yang berlaku kepada hamba itu, sama ada ia bersifat qasam, ia bersifat rada', ia bersifat dafa', ia bersifat kasyaf. Kita telah pelajari ini semua tuan-tuan kan. Jadi kedatangan syaitan ini dalam bentuk-bentuk format yang berbeza-beza bertujuan untuk menjadikan manusia itu akhirnya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya dalam kes yang dirujuk tadi, bahawa antara peranan terbesar seseekor syaitan yang keluar dari markasnya setiap pagi untuk menyesatkan manusia, petang nanti pulangan report yang dia bawa kepada bosnya itu yang paling tinggi dan mendapat kedudukan yang paling mulia di sisi bosnya kalau berjaya menyebabkan perceraian suami isteri. Bayangkan bila berlaku perceraian, nanti si anak ni akan kehilangan hala tuju, dan mungkin si isteri itu terlibat melakukan maksiat ataupun suaminya. Kemudian orang pun bercerita, kemudian berbagai-bagai komplikasi akan berlaku. Dia mengheret satu, berbagai lagi musibah akan berlaku. Maka dia pun pergi kerja, tak dia bagi penumpuan lagi, fokus sudah hilang, dia makan gaji buta. Ataupun dia pergi ke office, dia melihat website, melihat Facebook, mencari bakal pasangannya yang baru, maka dia sudah tidak lagi berkhidmat untuk syarikat yang dia bekerja atau organisasi ataupun jabatan. Maka komplikasi ini berlaku satu mengikut apa yang telah dirancang, yang telah diusahakan oleh syaitan ini, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kata Syekh Abdul Rahman Hasan Habban Nakal Al-Maidani dalam buku beliau lagi tentang Ma'ani Tafakkur Daqaiq Tadabbur, ini buku yang sangat baiklah tuan-tuan. Kalau para ustaz ada kalangan saya memiliki kitab ni, boleh baca, lihat bagaimana dikemukakan oleh beliau dari sudut tadaburnya. Maka beliau berkata, lihat ya, di antara usaha syaitan ini untuk wastafzis, makna istafazza, istakhaffahu fa'anhadahu, memotivasikannya untuk melakukan maksiat. Sehingga antara cara syaitan ini dikatakan dari sudut saut, ini suara bisikan itu, sehingga syaitan mengajar, mencetuskan kepada manusia yang sesat ini bagaimana untuk melakukan buatan maksiat dan akhirnya syirik kepada Allah SWT. Wa yudhifuna ilaiha idhafat la yastati'uha awliya'uhum minal jin. Akhirnya manusia ini punya cekap dan kreatifnya dari sudut maksiat yang telah dicetuskan oleh syaitan itu, dia berjaya memanipulasikan, menambah nilai kepada substance yang diberikan oleh syaitan ini tadi, sehingga menjadi lebih berkembang lagi sudut maksiat-maksiatnya. Macam tuan-tuan, syaitan membisikkan kepada manusia untuk berkhalwat dengan orang yang bukan mahram sebagai contohnya. Ini satu perkara asas. Sebab itu Islam telah kita bincangkan dalam ayat 31 surah ini dulu. Allah menyatakan la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Mendekati zina itu bukan berarti pergi berzina, buka Facebook yang haram, melihat aurat orang, ikhtilat laki perempuan bercampur gaul walaupun dekat masjid sampai ke malam untuk bincang isu korban, pun akhirnya ditipu syaitan, duduk bincang dengan isteri, anak dara orang, suami orang, bujang orang. Ini adalah dorongan-dorongan yang boleh membawa kepada maksiat zina, tuan-tuan boleh Allah sekalian. Maka syaitan mencetuskan itu yang awal. Tapi kalangan manusia pada hari ini berjaya menyebabkan perkembangan dari sudut maksiat itu berlaku ke peringkat untuk boleh orang itu untuk melanggan, subscribe benda-benda yang haram. Mana lebih cekap lagi dan kreatif lagi usaha yang dilakukan oleh manusia selepas dicetuskan oleh syaitan di peringkat awal cara untuk melakukan khalwat dan juga zina ni tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika berada di Saudi dalam program umrah sebelum ni tuan-tuan, nanti tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan pergilah dengan Zazan Travel, promosi sikit tuan-tuan ya, ada peluang nanti boleh pergi umrah dengan kami bukan setakat umrah penuh tarbiyah. Perjalanan ke mana-mana tempat di muka bumi Tuhan, bukan setakat hiburan, tapi hiburan dengan tafsiran, insya-Allah. Terima kasih kepada Zazan Travel kerana penajaan kuliah kita pada malam ni. Satu kes yang di-refer ketika saya dengar kuliah dalam Masjid Nabawi oleh seorang tuan guru, tuan Syekh, bercerita tentang kesesatan manusia selepas syaitan membisikkannya di peringkat awal untuk melakukan buatan yang haram dalam pelbagai format ni tadi. Maka hamba Allah ni bekerja di satu jabatan di Saudi. Dia bekerja mengikut shift, ada waktu pagi, waktu petang, waktu malam, mungkinlah berkaitan dengan anggota keselamatan. Akhirnya bila bertugas waktu malam, kadang-kadang sejemu, tak ada apa nak buat, maka lihatlah Facebook. Dalam Facebook, masuk ke Instagram, pergi ke YouTube, akhirnya pergi ke tempat-tempat yang haram. Akhirnya tertarik. Bila dah buat maksiat ni, ketagih tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka bila dah ketagih, tengok selalu, dah lama subscribe.
Bila dah subscribe, kawan-kawan keliling pun perasan, fulan kau buat apa fulan? Maka dia tunjuk, gambar ni, gambar maksiat ni, ibahiyah, tuan-tuan, ni benda-benda yang haram. Maka dia pun berkata kepada kawan-kawannya, kau tak payah langgan, tak payah subscribe, aku saja boleh forwardkan kau, auto forward. Every time dia sampai ke aku subscribe, nanti aku akan auto forwardkan kepada kau, aku forwardkan kau. Tuan-tuan, ditakdirkan Allah, satu hari bahagian kawan ini dalam jabatannya kemalangan. Dia kemalangan, tuan-tuan. Dia telah pun forwardkan kepada kawan-kawannya laman-laman dan ataupun subscription benda-benda yang haram ini kepada teman-temannya. Satu hari takdirkan Allah, dia accident, matilah, tuan-tuan. Dan telefonnya pun hancur. Maka selang beberapa minggu selepas kematiannya, kawan-kawan yang galak menengok maksiat bersama dengannya, yang menerima email maksiat daripadanya itu, masih lagi menerima subscriptionnya itu, sedangkan dia telah mati. Mereka pun datang berbincang bersama-sama, fulan, kawan kita dah mati kan, Allah ampunkan dia mudah-mudahan. Aku terimalah fulan. Yang seorang berkata, aku pun terima juga. Yang seorang berkata, aku terima juga. Apa kita nak buat ni? Telefonnya hancur dalam aksiden itu, macam mana nak buat ni? Akhirnya mereka pun terpaksa bertemu dengan isteri almarhum itu, moga Allah ampunkan dia, tuan-tuan, ya. Dan mereka bertemu dengan keberatan, berkata dengan penuh rasa tanggungjawab, mereka berkata, wahai isteri fulan bin fulan, kami datang ni ada satu hajat besar, tujuannya kami mohon kepada Allah, Allah ampunkan kita semua dan juga si mati ni. Kami nak tahulah password, mungkin handphonenya ke, ataupun ada backup filenya, ataupun ada laptopnya ke, tolonglah bagi pada kami nak explore, nak cari, nak stop subscription yang haram yang sampai kepada kami ni. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Akhirnya mereka pun jumpa dengan laptopnya, tak jumpa pula passwordnya, tak tahu macam nak matikan, tuan-tuan. Dia telah pun melanggan mungkin setahun, mungkin lebih. Wal iyazubillah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita dalam Islam ni tak boleh cerita kematian dengan keburukan orang telah mati. La tazkuru masawi mautahakum wazkuru mahasinahum. Dalam hadis mengatakan jangan sebut keburukan orang yang telah mati, sebutlah kebaikan-kebaikannya, moga Allah ampunkan untuknya. Maka inilah bentuk-bentuk kemaksiatan yang berlaku, yang digambarkan oleh Syekh Abdul Rahman Hasan Habanakih Al-Maidani dalam kitab beliau bertajuk Tadabbur Ayat ini. Bila syaitan membisikkan kepada manusia untuk melakukan satu punca pintu keburukan, kemaksiatan, maka manusia akan jadi lebih kreatif untuk explore, untuk mengembangkan lagi peluang melakukan maksiat itu, sehingga akhirnya adakah peluang untuk dia bertawad dan kembali ke pangkal jalan. Inilah yang kita bimbang, yang kita takut, tuan-tuan. Itu sebab antara doa yang paling banyak, yang paling wajar, yang paling selalu kita kena amalkan, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perbaikilah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, jadikan hujung hidup kami ni semuanya kebaikan. Wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Dan selamatkan kami daripada kehinaan dunia dan juga azab akhirat. Kemudian berkata lagi Syekh Abdul Rahman Hasan Habanaki Al-Maidani dalam tafsirnya, mengatakan bahawa al-majalu thani jam'ul junud wal awwal wal ansar wa istiqlamuhum fil ighra' wal ighwa' min syayatinil jin wal ins dalla ala hadha al-jama' al-junud qaulullah azza wa jalla fi darsi khitaban li iblis wa ajrim alaihim bi khairika wa rajlik. Di sini menunjukkan kepada kerja syaitan yang tak pernah berhenti. Ia mengumpulkan segala potensi, energi, usaha yang dengannya dapat menjadikan manusia itu sesat. Jadi pengumpulan pembantunya, tentera-tenteranya, ini bagi menampakkan kesungguhan untuk menyesatkan manusia. Para ulama bincangkan, bi khailika di sini kuda, adakah syaitan juga ada kuda? Kata setengah para ulama mengatakan bahawa ada binatang-binatang ini yang digembali oleh syaitan, oleh jin. Contohnya dikatakan kambing gurun kambing gurun sebagai contohnya. Kambing gurun ni sinonim dengan jin, dikatakan oleh mereka. Itu sebab kambing gurun ni tak senang untuk kita jumpa. Ini kata sebahagian daripada para ulama. Mungkin kalau kat negara kita ada apa dipanggil seladang,
Maka ini adalah binatang-binatang yang merupakan tunggangan kepada syaitan. Wallahu a'lam. Ni kata sebahagian daripada para ulama. Dalilnya tidak ada, tetapi kadang-kadang di kalangan mereka ni dibukakan hatinya, pintu hatinya, pengetahuannya oleh Allah, maka mereka berijtihad mengatakan seperti itu. Oleh sebab itu binatang-binatang itu sangat sukar untuk kita dapat. Jadi bila merujuk kepada tentera-tentera syaitan ini, mereka pun ada kuda, mereka pun ada yang berkuda, mereka pun ada yang di kalangan pemanah, mereka pun ada di kalangan apa yang kita panggil sebagai hulu balangnya. Maka untuk menunjukkan bahawa waqad kanat juyushul muharibin tata'allaf min muqatilin fursan yamtatuna al-khuyul wa yuqatilunahum ala zuhuriha wa humul quwa al-ashad wa min muqatilin rijal yamshuna ala rajulihim yuqatiluna hina ma taltahimu sufuf. Ayat ini kita boleh takwilkan dia ataupun kita boleh pegang sebagai zahirnya. Kalau zahirnya mengatakan ada kuda, syaitan menggunakan kuda, mereka pun ada tunggangan, ada binatang-binatang tertentu yang diberikan oleh Allah untuk mereka naiki. Ini ada zahir ayat. Tapi kalau kita nak pergi kepada mungkin ia bersifat majas, ia merupakan satu kiasan, simpulan bahasa yang tidak boleh difahami secara direct dari sudut hakikatnya, ia merujuk kepada kesungguhan, kinayah, satu bahasa kiasan yang bermaksud bahawa syaitan ini akan menggembeling segenap tenaga, potensi, usaha, inisiatif, effortnya, tujuannya untuk menyesatkan manusia. Seperti yang telah digambarkan tadi, bahawa syaitan yang bertindak untuk mengganggu para nabi merupakan syaitan-syaitan general seperti yang kita pelajari ketika Nabi melalui proses Isra' dan juga Mi'raj, maka dikejar oleh Ifrit. Ifrit ni the most powerful jin. Nanti ada peluang kita akan lihat bagaimana Ifrit ni berkata kepada Nabi Sulaiman ketika Nabi Sulaiman bertanya, siapakah yang boleh pindahkan istana Balqis dari Yaman menuju ke Palestin? Qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku boleh datangkan istana dari Sabak itu milik Balqis itu sebelum tuan bangun dari tempat duduk tuan. Maka qallazi indahu ilmu min kitab ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk. Berkatalah Asif bin Barkhiyah yang memiliki ilmu kitab itu, orang alim, orang saleh di kalangan pengikut Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, saya mampu mendatangkannya dalam sekelip mata. Tuan Nabi, kelip mata saja saya akan adakan di depan Tuan dengan izin Allah. Maka Ifrit merupakan jin yang paling kuat. Maka tuan-tuan dalam hati dan dikasih sekalian, menunjukkan kepada kita kalau kita faham dari sudut hakikat ayat ini, syaitan juga mempunyai bala tentera macam manusia punya bala tentera. Jadi wa min mulahaz anna junud iblis min al-ins yajma'una quwwatin 'azimatan wa kathiratan wa yabdhuluna fi jam'iha amwalan kal jibal lil qiyam bi a'mal al-ighra' wal ighwa' wal idlal li ba'ad an siratillah al-mustaqim wa ikhraj salikihi minhu. Dan di sini juga menunjukkan kepada kita bahawa perpaduan di antara syaitan dan juga golongan manusia yang syayatin al-ins, syaitan di kalangan manusia ini yang hidup mereka dalam kesesatan, kefasikan, orang-orang kafir yang menentang Islam, bila bersatu padunya mereka, maka mereka mampu untuk mengadakan dana yang kuat, syarikat yang besar. Tuan-tuan lihatlah syarikat-syarikat muzik sebagai contohnya, syarikat-syarikat filem, perfilman terbesar dalam dunia. Kalau kita baca sebagai contohnya cerita seorang Yahudi yang sangat anti-social, namanya Rupert Murdoch. Tahu tuan-tuan? Bukan Robert, Rupert, R-U-P-E-R-T, Murdoch, M-U-D-O-C-K. Ini Yahudi ini memiliki sistem televisyen namanya Fox Movies, Fox News, ini semua dia punya tuan. Dia membeli talian telecommunication di UK, di banyak negara Europe. Dia American punya Jews tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Jadi dia telah pun mendengar semua talian telefon yang ada di seluruh UK di bawah supervisionnya. Sehingga pada satu hari dia ceritakan, ni dalam akhbar besar dunia. Kalau tuan-tuan baca cerita daripada majalah namanya Economist, satu masa dahulu berlaku satu pembunuhan, tangkap seorang budak perempuan untuk ditebus, untuk diminta sejumlah wang daripada keluarganya. Tiba-tiba budak perempuan tangkap itu mungkin orang yang silap, bukan anak orang kaya, anak orang biasa-biasa. Tapi penyandera telah ambil sikap untuk membunuh budak itu. Matilah dia.
Sedangkan talian telefon yang dimiliki oleh rangkaian Fox ini dengar perbualan itu. Bila ditanya kepada Rupert Murdoch, kenapa tak ambil tindakan, tidak laporkan ke polis, dia kata, for what? Untuk apa? Aku tak ada pulangan apa-apa pun. Kalau kau nak, kau belilah. Inilah dia orang-orang Yahudi, tuan-tuan, antarabangsa, dan juga orang mengikut cara hidup Yahudi yang melihat kebendaan itu segala-galanya. Maka mereka berhimpun dengan syaitan, mereka tak peduli apa outcome-nya, mereka tak peduli. Asalkan aku boleh bikin wang, asalkan aku kaya, apa berlaku pada engkau, itu masalah engkau. Tuan-tuan, jangan ada di kalangan orang Islam berfikir macam orang Yahudi yang kerjanya pagi petang siang malam, zalika mablaghuhum min al-ilmi, hidupnya hanyalah untuk dunia. Dia tidak ada fikir untuk akhirat, tidak ada pahala dosa. Maka kata Syekh Abdul Rahman Hasan Habanaki Al-Maidani dalam kitabnya Tadabbur ini, tuan-tuan, bahawa bila kita perhatikan pertemuan ataupun persatuan, persekutuan, persyarikatan di antara syaitan dan juga orang-orang kafir dan juga orang mujrim, fasik, muznib ini, lalu mereka menghasilkan satu kekuatan luar biasa. Kebendaannya, keuangannya sangat solid dan kuat. Mereka akan melakukan apa sahaja demi untuk menyesatkan orang lain. Sebagai contohnya orang yang membuat filem-filem yang mengarut ni, tuan-tuan, filem-filem dusta, filem-filem tahyul. Di sebalik apa dia buat tu nak ajar orang untuk jadi baik. Adakah tuan-tuan berfikir begitu agaknya? Ataupun dia buat untuk make money, banyak lagi kan duit. Itu masalah kau lah, kau boleh nilai ke, kau tak boleh nilai ke, orang tu pegang isteri orang ke, tidur dengan anak dara orang ke, itu tak penting. Yang penting orang datang tengok, dia punya rating tinggi, hitsnya banyak, banyak orang komen, banyak orang cerita tak masuk akal, lagi ramai orang komen, lagi tinggi hitnya. Nah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, mana ada orang fikir padanya untuk bina minda, untuk jadikan orang baik? Ada tuan-tuan rasa pembikin filem ni fikir macam tu, nak jadikan orang lebih saleh? Orang tak tengok lah, tuan-tuan, kalau filem-filem baik itu. Tapi kalau filem mengarut, filem cinta, filem yang tak apa-apa, novel yang bukan-bukan, nah itulah yang orang suka baca. Ibarat orang mengantuk, diberikan bantal. Dia disorong bantal. Biarlah kau tidur lagi, biarlah kau tak sedar tentang tanggungjawab. Kadang-kadang kita melihat setengah golongan baca novel-novel pijisan yang bukan-bukan, yang tak ada apa-apa matlamat baik ni, tebal macam ni, tuan-tuan. Kan kebaik kalau dia baca Quran, kan kebaik kalau dia baca kitab tafsir. Kenapa dia tak ada luangkan masa untuk baca sirah Nabi? Kenapa dia tidak ada masa untuk baca hadis-hadis Nabi? Ini tak lain tak bukan kerana hati itu telah pun tertutup. Hati itu berkarat dengan dosa yang mana dia tidak bertaubat. Maka makin hari makin kuat dorongan syaitan ni kepadanya, makin mudah untuk dia tergelincir, menyimpang dan jauh daripada Allah SWT. Seterusnya dalam ayat ini menceritakan tentang peranan syaitan ini bila Allah nyatakan wasyarikuhum fil amwali wal auladi wa'idhum, dan sertailah mereka dalam harta-harta dan anak-anak, dan berilah janji kepada mereka. Kata para ulama di sini, musyarakatun nas fi kasbi amwalihim wastilat auladihim. Ini kerja syaitan adalah untuk mengajak, untuk membisikkan, mendorong, memujuk, menggoda dalam perkara-perkara yang haram, pengumpulan harta yang haram. Apa dia peduli? Kalau dia simpan duit kat bank Islam, berapa returnnya? Baik simpan kat overseas, ni cerita orang kaya-kaya, tuan-tuan. Baik simpan dekat bank kat situ, kat negara ini, pulangannya banyak. Sampai dikatakan wallahu alam, ni bicara ni ada asas, tuan-tuan. Negara-negara umat Islam seperti negara toki-toki minyak, saudagar-saudagar minyak pun menyimpan di negara-negara barat, Eropah, returnnya lebih tinggi. Tiba-tiba dinasihatkan orang, return tak boleh ambil sebab ia mengandungi riba. Oh, tak boleh ambil ya? Kalau begitu dibiarkan saja. Maka riba yang berlonggok-longgok, berbilion nilainya itu, tuan-tuan, diambil, maka ejen machinery yang memanfaatkannya. Dua kali dosa. Dosa pertama pergi simpan dekat bank riba. Dosa kedua, riba yang diperoleh itu diberi pula kepada musuh-musuh Allah untuk kerja menyesatkan lagi manusia dan memurtadkan lebih ramai orang. Ini cerita orang yang kaya-kaya lah, tuan-tuan. Kita ni orang biasa-biasa mungkin tak sampailah ke tahap seperti itu. Tapi bila Allah gambarkan tentang kerja dan juga peranan syaitan dalam ayat ini, wasyarikhum fil amwali wal aulad, sertailah mereka dalam pengumpulan harta secara yang haram ini, merompak ke, mengambil harta orang ke. Mungkin merompak itu adalah benda yang jarang-jarang berlaku. Ini lakukan oleh golongan yang memang menempah kesusahan dalam hidupnya, mungkin ditangkap polis dan sebagainya. Tapi orang yang terlibat dengan riba, dia tak sedar bahawa dia menyimpan di bank riba, dia masuk dalam insurans riba yang diharamkan oleh Allah ini. Sebenarnya dia diumpamakan dalam hadis ada 70 pintu riba. Pintu yang paling ringan oleh seseorang melakukan riba
adalah seumpama dia berzina dengan ibunya sendiri. Kalau dia perempuan, dia berzina dengan anak lakinya sendiri. Maka kalau cakap ini orang faham, kalau tak orang tak faham. Dosa ni ada banyak tingkatan, tuan-tuan. Dosa kalau kita lakukan dan kita faham dan kita tahu, kita sengaja melakukannya, lebih besar daripada orang jahil yang tidak tahu. Jadi ini adalah perkara yang penting untuk setiap kita ni faham. Jadi kata para ulama, mereka kerja syaitan ini adalah menyertai manusia juga dari sudut anak-anak. Macam mana pula menyertai manusia dari sudut anak? Di sini ada dua wajah kata para ulama tafsir. Contohnya dalam tafsiran dikemukakan oleh Syekh Dr. Ratib Nabulisi bahawa dua bentuk penyertaan syaitan kepada anak-anak. Yang pertama, anak itu lahir daripada proses perkahwinan yang sah, tapi si bapa tak pernah rasa bertanggungjawab untuk mendidik anak itu cara Islam. Dia anggap anak itu macam pokok durian, tanam tumbuh lah kau nak, tak nak tumbuh kau tumbuh, tak nak tumbuh pun tak mengapalah. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Kan itu perkataan tarbiyah ni satu lafaz karamah, lafaz yang mulia, keramat yang mulia. Kerana ia datang perkataan Rabb, macam Allah ni bersifat Rabbani. Rabbani ni makna nilai ketuhanan ada dalam usaha untuk tarbiyah itu. Kita mendidik anak-anak bukan kita tanam pokok kita tinggal, kita tanam kita kena jaga. Maka anak yang lahir daripada diri kita adalah sebahagian daripada kita. Kita bertanggungjawab untuk membentuknya menjadi anak-anak yang salih, yang salihah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Dr. Ratib Nabulisi, ini adalah merujuk kepada golongan yang berzina, golongan terlibat dengan benda yang haram, golongan yang melakukan perkara-perkara yang haram. Maka anak-anak ini adalah campuran daripada benih-benih yang haram. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah, kata sebahagian daripada ahli tafsir, bahawa penyertaan syaitan kepada anak-anak ini adalah kerana ia lahir daripada cara yang salah, lahir daripada tempat yang salah, tidak melalui perkahwinan yang sah. Itu sebab dalam Islam diajar kita apabila nak bersama dengan isteri, ada doa yang dianjurkan dalam Islam. Ya, tuan-tuan dimuliakan sekalian, bila berada seseorang itu bersama dengan isterinya, maka hendaklah dia berdoa. Kalau tidak, syaitan akan mencampurinya, syaitan akan mengganggunya, syaitan akan menyebabkan mencampuri perhubungan dengan isinya itu. Syaitan ni pun ada syaitan jin jantan dan juga jin betina, tuan-tuan. Para ulama bincangkan, boleh tak kalau kahwin dengan jin betina? Boleh tak sebaliknya, jin jantan berkahwin dengan perempuan? Nak kata jin ni betina ke jantan, macam itulah. Kalau kita nak masuk tandas, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Ada setengah mengatakan khubus dan juga khaba'ith ni merujuk kepada jin jantan dan juga jin betina, tuan-tuan. Setengah mengatakan ini merujuk kepada kekotoran bila kita nak masuk ke dalam tandas itu. Jadi diajar kita dalam banyak hadis, apabila seseorang bersama dengan isterinya, anjuran untuk berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, selamatkan kami daripada gangguan syaitan, dan selamatkan dan jauhkan syaitan daripada apa yang kau kurniakan kepada kami, berupa anak-anak itu. Kerana ada huraian oleh para ulama yang menceritakan bahawa jin ini mampu melakukan satu perkara dengan izin Allah. Kalaulah seorang lelaki itu berkahwin, lelaki subur, perempuan pun subur, tapi tak juga dapat zuriat. Ada setengah-setengah cerita yang sampai kepada kita daripada para ulama mutakhassisin dalam bab perawatan Islam, mengatakan bahawa, sebagai contohnya almarhum Datuk Ismail Kamus dalam kajiannya berkata, dan kitab-kitab dibaca olehnya, ada ketika-ketika syaitan ini duduk dalam, seperti yang telah kita gambarkan awal tadi, bahawa Nabi menegur para sahabat yang melihat baginda dengan isinya Safiyah melalui satu kawasan di Madinah pada waktu malam. Nabi memanggil mereka, ala risikuma ma isni, kamu berdua, sebenarnya ini merupakan Safiyah isteriku. Maka mereka berkata, takkanlah kami nak ceritakan apa-apa tentang Nabi berjalan dengan perempuan pada waktu malam, takkanlah kami nak kata gitu, wahai Rasulullah. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Syaitan itu lalu dalam tubuh badan kamu manusia macamlah mengalirnya darah. Maka ada setengah kajian, kata Datuk Ismail Kamus almarhum, ada orang berkahwin tapi tak dapat zuriat kerana syaitan tu duduk dalam isterinya. Setiap kali persetubuhan yang halal dengan isterinya, maka syaitan membuang maninya itu, maka tidaklah bertembung, berhimpun, bersenyawa di antara sperm dengan ovumnya. Wallahu alam. Ini kajian menarik juga untuk kita lihat, tuan-tuan. Saya mendengar dan baca kajian yang tulis oleh setengah para ulama dalam perubatan Islam, contohnya almarhum Datuk Ismail Kamus. Jadi dalam ayat ini, dalam doa yang Nabi anjurkan
seseorang bersama dengan isterinya dalam mengamalkan doa ini, kalau tidak syaitan akan datang untuk mengganggu, menyusahkan dengan kaedah-kaedah tertentu yang dibenarkan oleh Allah menjadi satu ujian untuk pasangan berkahwin ini tidak dikurniakan anak walaupun sudah lama berkahwin. Jadi dalam ayat ini seterusnya Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wama ya'iduhumu syaitanu illa ghurura, dan syaitan itu, dan berilah janji kepada mereka, dan tidaklah syaitan janji melainkan penipuan demi penipuan. Ghurur ni telah kita pelajari di surah bahasa Arab yang merujuk kepada satu perasaan dalam diri manusia seolah-olah dia merasakan dia lebih baik pada orang lain. Ini namanya ghurur. Kita belajar ilmu kita rasa tinggi, aku ni lah orang paling faham sekali mazhab Syafi'i, orang lain semua tak kerti. Akulah paling faham dalam tafsir, akulah orang paling faham dalam disiplin ini, akulah orang paling pengaruh, akulah orang paling terkenal. Ini namanya ghurur, tuan-tuan. Ujub, kagum pada diri sendiri. Ghurur, dalam hati merasakan diri kita lebih baik daripada orang lain, merasakan bahawa orang lain tak ada nilai apa-apa. Jadi ghurur ni kalau kita perhatikan dari sudut bahasa Arab, ia merujuk kepada satu yang buruk tapi dipersembahkan dalam bentuk yang indah, atau menjanjikan satu yang tidak akan terjadi dan akan menyebabkan kekecewaan kepada orang yang dijanjikan itu. Kerana syaitan ini akhirnya di akhirat besok apa akan berlaku? Dia berkata, wa wa'atukum fa akhlaftukum wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Nanti syaitan ni ke akhirat dia akan berkata, sebenarnya aku tak ada buat apa-apa pada engkau pun, aku cuma bisik-bisik je, engkau pergi ikut buat apa, engkau yang bodoh. Macam tu, tuan-tuan. Engkau yang bebal, engkau pergi ikut buat apa? Aku bisik saja, aku bukan paksa kau, aku bukan tarik hidung kau pun, aku bukan tarik telinga kau pun. Maka syaitan ni di akhirat besok, segala janji-janji palsu ni akan terbuka, terdedah. Maka syaitan berkata kepada manusia, Allah berjanji kepada engkau, innallaha wa'adakum wa'adal haqq, Allah berjanji pada kamu janji yang benar, kamu tak ikut, kamu yang bebal, kamu yang bodoh. Yang kamu ikut aku buat apa? Aku bukan ada kuasa atas kau pun. Jadi tuan-tuan, dialog ini akan berlaku di akhirat, tuan-tuan. Samakan diri kita daripada menjadi mangsa kebodohan, kejahilan diri kita sendiri. Tentulah tak berbaloi, kan? Apabila seseorang itu nak melakukan satu perkara yang haram, jelas haram, dia kena langgar perintah Allah. Risikonya untuk kena hukuman akhirat, risikonya kat dunia terdedah. Orang terlibat dengan rasuah pada hari ini, dada-dada akbar yang kita baca. Tuan-tuan ingat hidupnya tenang ke, tuan-tuan? Anaknya pergi sekolah, orang cakap bapak engkau pemakan rasuah, bapak engkau penipu, bapak engkau ambil harta rakyat, contohnya. Cukuplah itu satu keaiban, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kat dunia lagi ada penghinaan, kat akhirat kita tak tahu pula macam mana kedudukannya. Nanti orang kata ini adalah perspektif, ini adalah apa dipanggil? Ini adalah persepsi, persepsi. Tapi kalau masakan pokok tak bergoyang kalau tak ada angin, tuan-tuan. Pokok bergoyang kalau tak ada angin, mustahil lah, tuan-tuan, kan? Kalau semua orang berkata, benda tu jadi tawatur lah, tuan-tuan. Imam Ghazali berkata dalam hidup ni dampingilah 4 golongan, kan? Guru yang mursyid, sahabat yang salih, dan dengar daripada orang-orang awam punya perbincangan. Ada yang betul, banyak yang betul. Yang salah kita tolak lah. Banyak yang betul. Kalau kita ni bergaul dengan orang masjid cakap, takkanlah orang masjid yang baik-baik ni cerita benda-benda dusta, kan, tuan-tuan? Orang yang telah pun terdidik, ditarbiahkan, datang ke masjid berpuluh tahun ni, cakapnya insya-Allah betul. Kena dengar. Dan dengar daripada musuh juga apa kata-kata musuh terhadap kita, kerana musuh ni kerjanya memang mencari keaiban, kekurangan yang ada pada diri kita. Kita wajar bertindak dan mengambil tahu kata-kata musuh terhadap kita. Kalau orang bisnes dia kata rival lah, kompetitor lah. Tapi kalau dalam Islam dia anggap orang yang tak suka pada kita ni kata-katanya kadang-kadang betul terhadap kita. Kita kena ambil pertimbangan, jangan tak ambil tahu. Ini kata Imam Ghazali dalam kehidupan untuk jadi orang yang hakim, orang yang bijak. Jadi kalau kita kembali pada ayat 62 yang lalu, syaitan telah menyatakan tekadnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Dinyatakan pula bahawa ada sedikit di antara mereka yang tidak berhasil digoda oleh syaitan ini. Jadi kata Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya Tahrir dan Tanwir, itulah sebabnya ayat yang Allah gambarkan kat sini, inna ibadi, hamba-hambaku. Kita telah bincangkan bahawa penyandaran idhafah, apa-apa perkataan kepada Allah alam merujuk pada tashrif.
Macam kita baca surah berkaitan dengan hukuman terhadap kaum Samud, Nabi Saleh. Allah kata, ini unta Allah. Mana bukan unta kamu, bukan unta biasa, ini unta Allah. Jika Baitullah, rumah Allah. Kalau ibadi, mana ibadullah, hamba-hamba Allah. Maka penyadaran ini adalah merujuk kepada kemuliaan, perlindungan dan juga kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Bukanlah ayat 65 ini mengatakan bahawa hamba-hamba ini maksum. Hamba-hamba ini terpelihara daripada melakukan dosa. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sungguhnya hamba-hambaku tiada peluang untuk mereka, untuk kamu menguasai mereka. Bukan Allah telah jadikan mereka maksum, ada benteng, tak boleh buat maksiat langsung. Kadang-kadang mereka buat maksiat, kadang-kadang mereka silap, kadang-kadang mereka tersasar. Tapi dalam hidup mereka ni sentiasa ada usaha untuk bertaubat, yang telah kita pelajari sebelum ni. Ta'ibu min zanbi kaman la zanbalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa dianggap tiada dosa baginya kerana kesungguhannya dalam taubat. Kata Imam Ghazali, orang melakukan dosa ini dia ibarat orang sakit. Kalau orang ni sakit batuk contohnya, doktor membagi ubat, prescribe obat, dia memakan obat batuk sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, datang sebelum jumpa doktor, batuk balik semula. Boleh tak doktor tu kata pada dia, fulan, kan aku dah cakap pada kau jangan buat benda ni, kau pergi buat apa? Ada orang yang kadang-kadang dia melakukan dosa tak sengaja, tuan-tuan. Walaupun dia telah bertaubat, dia berusaha untuk menghindarinya, tapi tergelincir juga. Ini ibarat orang sakit, bukan dia sengaja. Jadi kita akan bincangkan berkaitan dengan taubat dan surah Nisa insya-Allah pada masa ini nanti lebih lanjut. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman terhadap ayat ini. Jadi ibadi yang disebut di sini, kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur tafsir Tahrir Tanwir, adalah digambarkan bahawa golongan ini mendapat petunjuk, mendapat bimbingan, mendapat kasih sayang daripada Allah SWT. Bukanlah bererti mereka ni maksum, mereka ni tergelincir, tapi leka-leka mereka bertaubat. Itu sebab dalam ibadah ni ada 2 sayap yang penting, namanya rajak dan juga khauf. Rajak bererti harapan, pengharapan, khauf bererti takut. Umpamanya anak-anak yang mengambil peperiksaan di universiti contohnya, dia belajar sungguh, dia datang kelas, dia participate dalam kelas, dia bersungguh-sungguh, assignment semua dia buat. Tiba-tiba pada hari peperiksaan akhir yang mempunyai pemarkahan yang tertinggi, bahagian yang terbanyak dalam himpunan markah-markahnya, tiba-tiba pada waktu itu dia demam, dia sakit, dia tak dapat jawab dengan baik. Maka dia berjumpa dengan prof, tolonglah bantu saya murid sekian-sekian, pelajar sekian, saya tak pernah ponting kelas, saya tak pernah miss hantar assignment, bahkan saya mula-mula hantar, prof selalu puji saya. Tapi nak buat macam mana prof, Allah takdirkan dia hujung misalnya saya demam, tak boleh bangun, kena penyakit itu dan ini. Maka prof itu pun akan menilai dengan kasih sayangnya, dan seseorang murid ini, pelajar ini, kalau konteks perhambaan ini, hamba ni merasa takut, dia digagalkan, merasa takut dihukum, tapi masa sama dia mengharap dua-dua ini menjadi sayap ibarat burung, tanpa sebelahnya dia tidak boleh terbang. Maka itulah dia peranan hamba-hamba Allah yang digambarkan kat sini. Dia ada satu polisi, peluang untuk kembali kepada Allah sentiasa. Jadi ibadi ini telah pun kita bincangkan maknanya panjang lebar beberapa kali sebelum ni, dan juga perkataan abdihi, subhanallazi asra bi abdihi pada awal surah Al-Isra yang berkaitan dengan Nabi, yang merujuk kepada kemuliaan, idhafah syaraf, tashrif, untuk memuliakan. Jadi inilah dia kedudukan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah nyatakan dalam ayatnya, wa kafa bi rabbika wakila, cukuplah Allah ini sebagai penjaga. Wakil ni dia perkataan tawakul, tuan-tuan. Kalau kita sebut wakala yuwakilu tawkil, bermakna kita menyerahkan urusan kita kepada orang yang kita yakini boleh menyelesaikan urusan kita, kan. Sebagai contohnya, kita nak pilihan raya, kita mengundi wakil rakyat yang kita suka. Wakil rakyat ni dia kena firm lah, tak boleh melompat sana, melompat sini. Pergilah, tuan-tuan, kan. Kalau orang memilih kita kerana kita duduk dalam satu grup, itu kekal lah kat situ, tak payahlah melompat sana, melompat sini, kan. Melainkan kalau perkara itu merupakan perkara amar ma'ruf nahi mungkar, tak ada jalan lain, kita mesyuarat dengan orang-orang soleh, orang-orang berilmu, maka wakil ini berarti kita meyakini dia boleh selesaikan urusan kita. Apatah lagi kalau kita meletakkan, menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Itu sebab datang perkataan tawakal, berarti kita menyerahkan kepada Allah sepenuhnya urusan kita. Bila kita serahkan kepada Allah, maka tentulah Allah akan buat yang terbaik untuk kita selepas kita berusaha sebelum itu. Anak-anak kita nak menghadapi peperiksaan, dia belajar bersungguh-sungguh, buat latihan, pergi ke kelas-kelas, pergi study group dan sebagainya, datang tuition. Selepas itu
dia pun jawab peksa, dia tawakal sebab dia berusaha. Tak boleh dia terus masuk peksa tanpa ada usaha. Jadi pengharapan untuk memenuhi segala yang kita serahkan kepada Allah itu, kerana dalam mewakilkan manusia seringkali atau paling tidak boleh jadi yang mewakilkan urusan kita tu berkedudukan lebih tinggi dari sudut pangkatnya, pengetahuannya, exposure-nya, maka kita meletakkan keyakinan dia akan membereskan urusan kita. Jadi bila kita meletakkan Allah sebagai wakil, kita telah pun menyerahkan segala-galanya kepada Allah dan kita meyakini keputusan Allah itu yang terbaik dan Allah Maha Bijaksana. Kita menerima seadanya segala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perbezaan di antara keterlibatan wakil yang ada dalam hidup kita, sama ada wakil di kalangan manusia ataupun wakil itu adalah Allah SWT, tentulah bila kita menyerahkan kepada Allah, kita kena pasrah, kita kena redha. Jadi dalam hal menjadikan Allah sebagai wakil, manusia dikerap, dituntut untuk melakukan satu yang ada dalam batas kemampuannya. Macam anak-anak ni tadi, dia nak periksa, dia belajar sungguh-sungguh, kemudian baru tawakal kepada Allah. Dia nak berniaga, buat sungguh-sungguh. Bila dah buat sungguh-sungguh, barulah serah kepada Allah. Jangan tak buat apa-apa kemudian nak berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita kefahaman, kekuatan, dan kita dapat lihat dalam peristiwa dalam hadis sahih ketika seorang sahabat datang ke Masjid Nabawi dan melepaskan untanya. Lalu Nabi bertanya kepadanya, unta engkau lepaskan dia? Wahai Nabi, saya bertawakal. Nabi menjawab kepadanya, iqilha wa tawakal. Ikat dulu, barulah tawakal. Usaha dulu, kemudian baru serahkan kepada Allah SWT. Jadi inilah sifat orang beriman. Bila dia ditimpa penyakit, dia pergi mendapatkan rawatan, bersungguh-sungguh untuk dapatkan rawatan. Itu ibadah. Kemudian dia berserah kepada Allah SWT. Allah tetapkan pulih untuknya ataupun tidak, itu bukan dalam ruang lingkup kuasanya. Itu tentu ada hikmah di sebalik apa berlaku. Ini namanya kita meridhakan diri kita dalam apa saja ketetapan Allah SWT. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita dengan ayat yang telah kita bincangkan ini. Kita dapat mentadaburnya, dapat memahaminya, dan mudah-mudahan kehidupan kita bertukar menjadi lebih baik hasil daripada keyakinan bahawa kita merupakan hamba Allah, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Banyaklah mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan kita juga telah pelajari doa, Allahumma qanni'ni ma ataitani wa barik li fihi wa akhluf ala kulli ghaibatin li bi khairin. Ya Allah, jadikan aku bersifat qanaah dengan apa saja pemberianmu. Berkatilah aku pada semua yang kau berikan, dan kurniakan kepadaku ganti yang lebih baik pada sesuatu yang luput daripadaku. Ini adalah doa orang beriman. Apa yang didapat, Alhamdulillah. Yang tak dapat, Allahu Akbar. Tuan-tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Mohon supaya dipanjangkan video ni, di-share kepada adik-adik, rakan, taulan, sahabat. Mudah-mudahan ada kebaikan padanya. Dan saya merayulah kepada tuan-tuan yang hadir, ibu bapa, kita punya anak-anak kat rumah musim PKP ataupun selepas PKP ni tak tahu apa mereka buat, belum lagi mampu ke sekolah kan baik kalau tuan-tuan isi masa mereka dengan buat latihan-latihan. Kami di Telaga Biru menerbitkan berbagai-bagai buku dalam bidang akademik seperti geografi, sejarah, math, sains, daripada darjah 1 sampai darjah 6, UPSR, UPKK, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi tuan-tuan tolonglah bersama-sama kita mengisi masa anak-anak di rumah pada waktu tidak ke sekolah ni dengan latihan matematik dan sebagainya, agar anak kita tak ketinggalan tuan-tuan. Jadi yang menulis buku-buku bersama Telaga Biru ni adalah guru-guru pakar, jurulatih utama kebangsaan, jurulatih utama negeri, guru-guru cemerlang. Jadi mudah-mudahan bila tuan-tuan memiliki buku-buku ni, dapatlah jariah ini berkekalan, berpanjangan, anak-anak kita pun dapat ilmu untuk diamalkan. Ni win-win situation tuan-tuan. Guru-guru menulis, anak kita dapat ilmu. Sama-sama kita manfaatkan sesi ketika mereka di rumah dengan pengisian bahan-bahan seperti ini. Dan seterusnya, yang kedua, tuan-tuan yang minat untuk melakukan korban, kami masih ada lagi kekosongan untuk melakukan ibadah korban di bawah penyeliaan nasihat daripada tuan guru kami, Syekh Majih. Dan seandainya tuan-tuan nak melakukan di Mekah pun boleh, walaupun tiada haji untuk jemaah kita di Malaysia pada tahun ni, tapi haji masih lagi berjalan. Dan orang-orang miskin sebahagiannya merupakan orang datang dari rantau kita, Malaysia, Indonesia, Thailand. Mereka ni saudara kita tuan-tuan, yang datuk nenek moyang mereka dulu berhijrah ke Saudi tapi tak dapat kelantan. Hidup mereka dihimpit kesusahan pada waktu sekarang kerana tiada penerbangan ke sana. Mari sama kita menunaikan korban di Mekah atau Cik, pilihan rujuklah dalam Facebook saya ni.
dan bolehlah tuan-tuan WhatsApp kepada Ustaz Faiz di Zahzan untuk melihat bagaimana kerjasama ini berlaku. Tuan-tuan nak korban seekor boleh. Kami di Damsyik cuma ada pilihan, kami lain tidak ada. Unta tidak ada, lembu, biri-biri saja. Negara itu negara peperangan, tuan-tuan. Di Mekah ada banyak pilihan, insya-Allah. Jadi setakat ini saja dulu. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan. Tolonglah war-warkan, share kepada seramai orang yang ada. Dan jangan lupa untuk share, like dan follow Zahzan Travel punya Facebook, punya website, Instagram dan juga Telaga Biru punya Facebook. Dan tuan-tuan dimuliakan sekalian, dan boleh tuan-tuan tengok YouTube Ustaz Zahzan Official TV. Ada banyak video ilmu yang saya sampaikan, kitab, daurah, talaqi dan sebagainya. Sekian setakat ini saja dulu. Terima kasih tuan-tuan. Hingga jumpa pada waktu yang lain, insya-Allah pada malam esok waktu yang sama. Wallahu alam. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhina wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wardina wardana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمدلله رب العالمين. Tuan-tuan, bagi tuan-tuan nak dapatkan buku ni, boleh pergi semudah pergi www.telagabiru.net.my. Jadi tuan-tuan ni cikgu-cikgu, ibu bapa yang perhatian ni tadi, boleh terus hantar ke tuan-tuan boleh tengok kat situ macam mana nak order secara online. Kami hantar ke rumah terus. Sekarang kan mudah delivery, postage dan sebagainya. Kalau tuan-tuan nak menghubungi salesman kami, mungkin nama ada disertakan Safwan, Ridwan Zainul, Puan Intan, tolong masukkan nombor kontak yang ada sini, Wan share Ridwan, Puan Intan ke, Safwan ke, ataupun Farid, tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.